kita ada dua subtopik je, 7.1 dan satu lagi 7.2 iaitu untuk peralatan optik. Okey. Jadi untuk peralatan optik ni tak banyak. Jadi kalau nak tengok dari segi kira-kira memang tak ada, cuma kita nak menggunakan pengetahuan kita tentang kanta-kanta yang kita belajar pada tajuk yang lepas dengan peralatan optik yang kita ada. Tapi peralatan optik ni pun tak banyak. Yang saya share skrin ni dah nampak belum? Lokman, yang saya share skrin ni nampak tak lagi? Boleh cikgu slow kan ni, saya slow ni cikgu, dekat-dekat cikgu. Oh, dia sangkut-sangkut. Okey, tak apa. Kalau macam tu saya just go straight sahaja. Selalunya bila dah siap rekod, selalunya dia tak sangkut. Ya, saya dengar. Hello. Hello. Tengok dekat chat. Okey, line sangkut. Tak apa. Nanti saya upload yang YouTube. Dia okey. Okay. Tengok dekat chat lah. Okey, cuma nak make sure kalau boleh dengar suara saya, nak pastikan yang saya share screen nampak tak? Wani nampak ke? Cikgu share screen pun nampak. Okey. Kalau macam tu saya teruskan dengan apa yang kita nak belajar hari ni. Okey. So untuk tajuk hari ni kita akan belajar berkenaan peralatan-peralatan optik. Kita akan tengok beberapa alatan saja. Okey. Yang pertama kanta pembesar. Kanta pembesar ni pernah tengok kan? Pernah belajar, pernah tengok, pernah guna, boleh buat main-main zaman budak-budak. Okey. Kita ada kanta pembesar yang pertama. Seterusnya kita ada yang kedua mikroskop. Okey. Dan yang ketiga, teleskop astronomi untuk peralatan yang kita ada. Okey nah. Jadi dekat sini kita cuma nak tahu kanta apakah yang digunakan dalam alatan-alatan ini. Kanta kita ada belajar dua tempoh hari. Kita ada kanta cembung, kita ada kanta cekung. Dan kita nak tahu di manakah dia guna dekat peralatan optik ini. Dan seterusnya kita nak tengok aplikasi. Macam mana bila gunakan kanta-kanta tersebut, dia boleh menyebabkan kita tengok image pada alatan tersebut. Okey, kita tengok yang pertama. Yang ini adalah mikroskop. Konsep yang sama seperti dalam kanta cembung tempoh hari. Okey, yang mana dia memfokus. Sebab tu kanta cembung juga dikenali sebagai kanta penumpu. Jadi konsep yang sama seperti kanta cembung yang kita belajar lepas. Maksudnya kalau kita nak buat garis cahaya, garis untuk dilukis pada kanta tersebut, maka kita guna konsep kanta cembung. Okey, sebelum terlupa. Selalu terlupa. Bagi pelajar-pelajar yang hadir secara online Google Meet, tolong tuliskan dekat ruangan chat nama masing-masing. Boleh nah? Sebab ada setengah-setengah tu dia punya nama dekat skrin saya tu nama hebat-hebat. Contohnya NRLAX Wani, tapi bolehlah tahulah yang tu Azwani sebenarnya. Okey, lepas tu ada singkatan Muhammad Akmal Haikal, Luqman Ikmal pun ada singkatan semua-semua tu. Tapi tulislah, senang, nanti saya kod-kod awak terdismiss awal, saya boleh tengok dari situ nama-nama yang hadir. Okay, nah? Ini konsep kanta cembung di dalam pembentukan image dalam mikroskop. Boleh nah? Jadi Allah Akbar. Dalam mikroskop, pertama kita kena ingat dia ada dua kanta nah. Jadi yang pertama ni adalah objek yang diletakkan di antara F dengan 2F. Okey, akan terbentuk image yang pertama. Mula-mula dia akan terbentuk image yang pertama mula-mula. Kemudian image ini dia akan berfungsi sebagai objek pula dekat sana tu nanti. Okey. So nanti dia akan dapat dilihatlah. Boleh nah? Kejap lagi kita akan tengok hak lebih details berkenaan mikroskop tu. Okey, cuma kita tahu dalam mikroskop dia pakai dua kanta. Kalau kita tengok dekat atas ni pun, okey,
Satu, kita tengok kanta yang dekat mata ni. Ni yang tempat kita letak mata ni dekat atas. Ini kanta pertama. Dan di sini adalah kanta yang kedua. Okey, ada orang nak masuk. Fatin. Okey, ada dua kanta. Jadi sebab tu dekat rajah ni pun dia guna dua kanta. Okey. Jadi tahulah kenapa guna dua kanta? Sebab mikroskop pakai dua kanta. Okey. Menentukan kuasa pembesaran mikroskop. Ini rumus dia dah bagi dah. Okey. Harap-harapnya boleh guna. InsyaAllah lah. Mungkin hari ni hari pertama tak berapa nak ingat dia punya rumus. Okey. Tetapi insyaAllah beberapa kali nanti bila kita ulang-ulang ni, harapnya boleh ingat. Apa rumusnya? Untuk menentukan kuasa pembesaran mikroskop, kuasa pembesaran kanta objek darab kuasa pembesaran kanta mata. Okey. Mana dia kanta objek? Ni kanta objek hak duduk dekat bawah. Tempat yang kita letak objek dekat slide ni. Ni kanta objek. Boleh nah? Okey, kita tulis kat sini. Kanta objek. Duduk kat situ. Manalah tahu ditanya soalan nanti. Mana kanta objek, mana kanta mata. Mana kanta mata? Kanta mata, kanta yang duduk tang sini. Okay, yang tempat kita letak mata ni. So, ini adalah kanta mata. Okay. So, inilah Allah. Okay. Inilah dua kanta yang digunakan dalam mikroskop. Boleh tak? Tu yang dia ada dua. Dia ada dua kanta. Satu dekat kanta objek. Satu lagi dekat kanta mata. Okay. Nampak tak? Objek asalnya kecil. Okay. Bila letakkan bila lalui kanta cembung, okey, kanta objek yang merupakan kanta cembung, image-nya menjadi besar. Okey nah, image-nya menjadi besar. Okey, bila letak dekat kanta mata ni, okey, dia ada tempat yang dia fokus tertentu, okey, maka image-nya nanti jadi lagi besar. Ni dia tulis ni nah, lagi dibesarkan image-nya. Objek tu kecil lah. Selalunya pakai mikroskop ni nak tengok benda-benda halus. Okey nah. Tapi bila kita dah guna dua kanta ni, dua-dua cembung, kita boleh besarkan dia. Okey nah. Nanti kita akan tengok details lagi. Okey. Dengan doa supaya kelas kita boleh pergi ke sekolah lagi cun kita tengok mikroskop. Okey. Hak ni perlahan-lahan kita cuba hafal nah. Kuasa pembesaran kanta objek darab kuasa pembesaran kanta mata. So itu adalah kuasa pembesaran mikroskop. Okey. Hak ni tak ada apa. Okey, hak ni tak ada apa. Hak ni just darab sahaja. Okey, ini contoh soalannya sahaja. Okey, hak ni darab sahaja. Hak ni dia bagi pakai hak rumus tadilah. Tak ada apa-apa sangatlah. Okey, saya akan laju je. Okey. Seterusnya kita ada, yang seterusnya adalah teleskop. Teleskop. Okay, teleskop ni selalunya kita guna untuk melihat sesuatu objek yang jauh. Okay, kalau ikut jauhnya selalunya kita boleh tengok bulan. Kadang-kadang kita boleh tengok planet-planet yang dekat. Ada yang dekat dengan bumi, planet apa? Siapa tahu? Planet yang paling dekat dengan bumi, planet apa? Yang mana? Tak ada suara dah. Tak apa. Okay. So, teleskop kadang-kadang boleh tengok bulan. Kadang-kadang dikatakan boleh tengok planet yang antara yang besar adalah Mushtari. Okay. Tapi kalau kita tengok secara real dekat sini tanpa teleskop, selalunya nampak macam bintang biasa-biasa je. Berkelip-kelip gitu aja. Okay. Disebabkan oleh pantulan cahaya dari sinar matahari sama macam tu je. Okay. So, di dalam teleskop, okay, untuk teleskop juga dia ada dua kanta, iaitu kanta objek dan juga kanta mata. Okey. Beza dengan mikroskop adalah kalau dalam mikroskop dia punya kanta objek, okey, kita akan letak dekat dengan objek sebab objek tu adalah sesuatu yang kecil, duduk dekat tapi kecil. Boleh tak? Tetapi yang beza dengan teleskop adalah kanta objeknya ni adalah objeknya tu duduk jauh. Ada satu image yang duduk jauh. Kanta objeknya, objeknya duduk jauh daripada kanta.
Jadi seolah-olah ni suatu objeknya tu di infinity. Ni yang dia kata objek di infinity, sangat jauh objek ni. Okay? Tak nampak dia punya garisan tu. Tetapi bila kita buat garisan menuju kepada kanta cembung, konsepnya sama. Okay? Konsepnya sama. Okay? Dia akan lalu pada pusat optik satu. Okay? Dia akan lalu pada titik fokus satu. Hak ni kita cuma buat terbalik. Okay? Sebab objeknya terlalu jauh, kita ambil image-nya, kita ambil daripada image yang nak dibentuk pada titik fokus ni yang kita tarik. Seolah-olah ia datang dari sana. Kita cuma terbalikkan sahaja. Okey, kalau sebelum ni kita buat objek, kita garis melalui paksi ni, paksi kanta melalui titik fokus. Dan satu lagi garisan daripada objek, kepala objek lalu pada pusat optik. Okey, tapi sekarang ni objeknya terlalu jauh. Jadi kita nak buat tak boleh, jauh. Jadi kita nak sasarkan supaya image tu terbentuk pada titik fokus. Maka inilah lukisannya kita buat secara terbalik. Boleh nak? So, selepas dah ada image terbentuk daripada kanta objek, okey, image ini pula kita gunakan untuk dijadikan objek dilihat oleh kanta mata. Okey, image inilah pula yang dijadikan sebagai objek untuk dilihat pada kanta mata. Maksudnya kanta mata tu sebenarnya melihat image yang terbentuk pada kanta objek. Sama juga dengan mikroskop tadi sebenarnya. Kanta mata ni kanta mata ni dia sebenarnya bukan lihat direct pada objek yang kecil dekat bawah tu. Dia lihat image yang telah pun terbentuk oleh kanta objek. Kanta objek membentuk image dulu pada satu kawasan dalam mikroskop ni. Jadi kanta mata tengok image itu. Dan image itu yang berfungsi sebagai objek yang baru yang dah dibesarkan. Sama juga dengan teleskop lah. Benda yang jauh mendapat satu image. Image tersebut akan berfungsi sebagai objek yang baru. So maksudnya objek yang kita tengok dekat kanta mata tu sebenarnya bukan objek asal. Dia adalah image kepada objek yang asal. Okey nah? Ni konsep dia lah apabila disatukan. Okey? Kanta objek, ada satu objek yang sangat jauh nun di sana, okey, terbentuk di sini, tetapi ia juga berfungsi sebagai objek untuk dilihat oleh kanta mata. Jadi sebenarnya mata ni duk tengok apa? Duk tengok image dari kanta objek. Itu konsep dia. Melihat image dari kanta objek. Okey. Boleh nak? Okey. Seterusnya, kita tengok alatan optik yang seterusnya, iaitu yang ni kamera. Tadi kita tak ada kamera kot dekat slide yang atas tadi. Kita ada tata pembesar, mikroskop, teleskop astronomi. Oh, tak ada kamera. Tak apa. Tapi dalam nota ni ada. Sekejap dalam buku teks kita. Oh, ada. Okey, aplikasi yang lain dalam peralatan optik. Okey, ada dalam buku teks ada. So kita tengoklah. Okey. Aplikasi kanta dalam peralatan optik kita ada yang pertama, kita ada kamera. Okey nah, kamera menggunakan kanta. Kanta apa? Kanta cembung lah. Yang ni berada dalam ni adalah kanta cembung. Hak ni kita just tengoklah alatannya. Kamera DSLR, kamera litar tertutup dan kamera pengintip. Okey. Penggunaannya je. Kita tak ada konsep yang kat dalam dah. Kalau dulu dalam silibus yang lama untuk tajuk kamera ni pun dia ada sangat details. Okey. Kadang-kadang nak faham pun agak susah. Ada ruang katup, ada ruang buka waktu kita nak laraskan lens dia tu, lensa dia tu. Nak tengok objek jauh, kita kena pusing nak bagi katup dan sebagainya. Hak tu sangat details lah pada silibus yang lama. So untuk kali ni, kita tengok untuk aplikasi sahaja. So kita guna dalam kamera. Jawapannya, guna dalam kamera. Okey. Aplikasi kanta dalam peralatan optik. Ni secara umum lah, bacaan saja. Perkembangan teknologi dalam bidang optik membolehkan ketebalan kanta digunakan dalam peralatan optik digunakan setebal beberapa milimeter sahaja.
kalau kita tengok kanta pembesar zaman dulu-dulu waktu duk main zaman budak-budak, kanta tu tebal. Tetapi dengan teknologi yang ada, sebab nak pakai dekat alat, kalau boleh nak bagi sekecil-kecilnya, mini-mininya, maka kanta tersebut telah pun dikaji, diubah menjadi setebal beberapa milimeter sahaja. Okay, nah? Kajian optik telah berjaya membina kanta rata, kanta yang nampak macam rata. Kalau kita tengok sebelum ni, kanta sebenarnya adalah, mana pen? Okay. Kanta semuanya berbentuk cembung macam ni. Tapi daripada kajian, dia dah boleh buat yang kanta tu nampak macam tak cembung. Dia nampak macam rata, flat sahaja. Okay, nah? Okay, jadi itulah teknologi. So, tamat untuk kita punya kelas teori hari ini. Dan saya percaya walaupun dah tamat sampai hujung, tak semua kita mahir lah. Okay? Jadi kita akan melihat seterusnya adalah daripada modul. Okey, ada Wani seorang saja yang tulis nama yang hadir. Okey, nak minta yang lain, ada 5 orang semua pelajar yang hadir online hari ini. Tolong tulis nama masing-masing dekat ruangan chat. Okey, Akmal, Haikal, Taniah. Okey, jadi saya akan share seterusnya adalah soalan-soalan dari modul kita akan tengok secara umum ya. Saya akan share window screen. Share. Ya. Okey, nak minta respon. Nampak tak? Nampak tak? Nampak, Pak. Nampak. Okey. Yang ni sebenarnya ada pun dalam modul yang awak ambil. Okey. Yang ini menggunakan modul ini yang ada kat tangan masing-masing. Kalau nak rujuk balik video nanti saya akan upload dalam YouTube sebab tadi pun ada yang masuk lewat. Okey. Jadi just nak lengkapkan modul ini sahaja. Okey. Untuk yang pertama, okey, untuk yang pertama, okey, macam ni. Ciri imej yang terhasil ialah ciri imej maksudnya untuk kanta cembung. Ciri imej yang ni lah. Macam imej yang pertama ni kita tengok. Okay, ini adalah imej, ini adalah objek. Maka kita akan tulis ciri imej yang terhasil ni lah. Okay. Macam mana ni? Kita tengok yang mana. Yang paling utama lah. Yang paling utama saya bagi hint untuk pilihan pertama, jawapan pertama ni adalah diperbesarkan. Okey, hak dua lagi saya nak minta awak rujuk. Sama ada video saya pun boleh ataupun nak buka buku semula pun boleh, tak ada masalah. Just nak isikan ruangan kat sini. Selalunya kita kalau dalam peperiksaan kita memang tunjuk pun dekat rajah ni, maka kita ambil rujuk kat sini lah. Okey, contohnya yang kedua saya ambil satu lagi. Image pertama kita tengok, dia besar. Lepas tu dia menghadap ke bawah. Okey. Image akhir. Allah Akbar. Sorry. Image akhir. Ini image pertama. Silap nah. Sorry. Image pertama. Ini image akhir. Jadi image akhir kita rujuk kepada anak panah ni. Okey. Tapi tetap sama. Sebab bila guna dalam mikroskop, tujuan kita nak tengok image yang sudah diperbesarkan. Satu lagi kita tengok anak panah ni menghala ke bawah. Sama macam imej pertama menghala ke bawah. Jadi bila menghala ke bawah, kita kata ia berada dalam keadaan songsang. Kalau dia menghadap ke atas sama macam objek, kita kata imejnya adalah tegak. Ingat lagi tak jawapan dalam kelas yang lepas? Okey, kalau menghadap ke atas sama macam objek, kita kata tegak. Kalau menghadap berlawanan, kita kata songsang. Boleh? Okey. Seterusnya, imej akhir juga. Dia terbentuk di sebelah yang sama dengan objek. Duduk di sebelah kiri kanta. Jadi, satu lagi ciri dia adalah maya. Okey. Kalau dia duduk belah kanan, macam imej yang pertama ni, hak ni bukan maya ni. Imej pertama diperbesarkan, songsang dan juga dia adalah nyata. Kenapa? Duduk di sebelah kanan kanta berlawanan arah dengan objek. Kalau macam ni nyata.
Tapi image akhir ni dia duduk di sebelah sana objek. Sama. Di sebelah kiri kanta. So kita kata jawapannya ciri image adalah maya. Okay, nah? Jadi saya nak akan bagi peluang masa yang ada ni. Kita ada lebih kurang sejam. Kita punya kelas adalah sampai pukul 12.30. Kelas kita hari ni video untuk Google Meet kejap aja. So data tak banyak pakai insya-Allah. Jadi boleh tengok dan isikan sahaja jawapan-jawapan di dalam modul dan seperti minggu lepas bila dah siap snap dan hantar sebagai tanda buat. Itu sahaja. Boleh nak? So kita ada muka surat 3, 4, 5 dan 6 muka surat sahaja untuk diisi dengan jawapan. Macam contoh muka surat 6 ni, katakanlah kita ambil sikit. Apakah peralatan optik tersebut? Alatan optik macam mana? Kita ada ni sama macam tadi kan? Ni sama macam hak jawapan dekat sini. Hak muka surat 3 tadi. So ini adalah untuk kalau tengok susunan kanta macam ni. So soalan nombor 6 ni, apakah peralatan tersebut? So ini adalah mikroskop. Inilah benda-benda gini lah nak jawabnya. Nyatakan fungsi peralatan optik. Apakah fungsi mikroskop? Ada dah tadi dalam slide yang saya tunjukkan. So nak rujuk balik dalam buku pun boleh. Dalam masa sejam boleh lengkapkan sehingga muka surat 6. 3, 4, 5, 6. 4 muka surat sahaja. Dan lepas tu snap hantar. Selesailah kita punya kelas untuk hari ini. Okey. Ada nak tanya? Kehadiran 1, 2, 3, 4, 5. Betul. 5 orang yang hadir secara online. Ada siapa nak tanya? Mudah aja ini. Sikit je. Cakaplah sesuatu. Anak-anak. Bila boleh sekolah, Cikgu? Bila boleh sekolah? Allah, minggu sudah pun ada dah orang, bukan, kelas sudah pun ada dah orang tanya. Tapi minggu ni minggu last sekolah nah, minggu depan cuti raya haji. Kita raya dulu dengan dan berdoa supaya pada keberkatan hari raya tu insya-Allah kesnya turun dengan mendadak dan sekolah dibenarkan buka. Saya pun rasa kesian sebenarnya dekat pelajar-pelajar batch ni nak buat macam mana. Okey, benda yang kita tak boleh kontrol sendiri. Sebab isu ni bukan isu negara lagi dah. Bukan isu negeri, bukan isu negara. Ini adalah isu global. Jadi benda ni susah kita nak kontrol. Okey, jangan berputus asa lah. Sentiasalah berdoa. Okey? Okey, tahniah kepada 5 orang pelajar yang hadir secara live untuk hari ni. So jangan lupa untuk cuba buat tugasan dan kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Okey, saya nak stop recording.